Assalamualaikum semua. Jadi kita boleh mulakan kelas RBT kita yang sebelum kita mula ni, kalau boleh tolong sediakan buku teks supaya jelas nanti nampak. Okey, nampak gambar. Kalau cikgu tunjuk gambar dekat skrin ni, kadang dia gambar dia tak berapa cantik. Okey, gambar dia tak jelas kan. Jadi awak gunakan buku teks nanti supaya jelas sikit gambar yang cikgu nak paparkan. Okey. Yang ada buku teks, keluarkan buku teks sekali. Okey, kita mulakan terus. Sekejap cikgu buka buku teks kejap. Okey, ini buku teks buka muka surat 6. Okey, buka buku teks muka surat 6. Surat 6 tak, sekejap. Muka surat 6 Kita sambung yang pada minggu lepas. Hari ini kita masuk tajuk peraturan keselamatan diri pula. Okey, peraturan keselamatan diri. Kita tengok peraturan mesti dipatuhi untuk menjaga keselamatan diri ketika melakukan aktiviti bengkel. Ini biasanya pada awal tahun biasalah. Benda-benda tentang peraturan-peraturan ni sebelum masuk ke dalam bengkel semua, benda ni kita kena belajar dulu. Sebab awak tahun 4 RBT ni adalah subjek yang baru. Okay, subjek yang baru, jadi semua benda kena belajar dulu. Bila tahun 5, tahun 6 peraturan-peraturan ni kita dah ketahui dan kita dah tak ada belajar lagi lah. Okey, kita tengok yang pertama, pakaian Tengok pakaian. Cara pakaian dalam gambar ni pun tunjukkan dengan jelas. Okey, yang pertama, bagi lelaki pakai pakaian dan kasut yang sesuai di dalam bengkel. Kalau kita kat sekolah mudah lah. Okey, kat sekolah memang pakai pakaian sekolah. Okey, yang paling penting di sini kalau kita tengok adalah menggunakan apron. Kenapa gunakan apron? Yang pertama, untuk mengelakkan pakaian kita kotor lah. Okey, mengelakkan pakaian kita kotor. Ataupun bahan-bahan habuk ataupun cair ke apa-apa yang terpercik tidak terkena kepada pakaian kita. Okay, kemudian bagi perempuan, ikat atau masukkan tudung di dalam apron. Okay, kalau perempuan, apron masuk dalam apron lah. Okay, macam dalam gambar ni. Okay, bagi perempuan yang tidak memakai tudung, ikat rambut yang panjang. Perlu ikat. Ini memang penting lah. Kalau kat sekolah pun, peraturan sekolah pun mesti kena ikat rambut lah bagi mereka yang tidak memakai tudung. Okey, seterusnya kita masuk pula peraturan keselamatan alatan. Ini masuk surat 6 surat 6 semua keselamatan alatan. Okey, alatan di dalam bengkel RBT hendaklah digunakan mengikut peraturan seperti berikut. Ada banyak ni, kena ikut tu. Sebab dalam bengkel tu ada banyak peralatan. Okay, yang pertama. Ini yang pertama. Bertanya dan minta tunjuk ajar guru sebelum menggunakan alatan. Okay, jangan main ambil saja. Okay. Sebab peralatan-peralatan ni, lepas ni kita akan belajar jenis-jenis alatan, kegunaan dia. Nanti dengan lebih jelas lah kenapa perlu minta tunjuk ajar dahulu. Nanti tajuk yang minggu depan kita akan masuk tajuk yang seterusnya lah. Kita masuk alatan-alatan kegunaan dia. Okay. Kemudian yang kedua, berhati-hati semasa menggunakan alatan. Okay. Ada alatan yang agak berbahaya lah. Seperti gergaji, pahat, pisau dan sebagainya, gunting, semua tajam. Okay, kalau buat main tu yang menyebabkan bahaya. Kalau penggunaannya betul, alatan ni tidak berbahaya. Tapi kalau penggunaannya salah, okay, buat main-main, terutamanya bila buat main-main lah. Okay, acu-acukan alatan kepada kawan dan sebagainya, semua tu boleh mendatangkan bahaya dan boleh mendatangkan kecederaan. Okay. Yang nombor 3, laporkan alatan yang rosak atau hilang kepada guru.
Kadang-kadang ada alatan tu yang patah ke, okey. Kena bagi tahu cikgu supaya cikgu tahu dan tidak cikgu benarkan awak gunakan alatan tersebut lah. Okey. Kemudian yang ketiga ni, yang seterusnya ni, hilang ni. Biasanya hilang ni adalah kadang-kadang sebabnya tidak meletakkan alatan di tempat yang betul. Okay, semasa habis kelas, tidak kemas, meletak rata-rata mungkin di lantai dan sebagainya. Kalau tidak perasan, hilang. Okay. Jadi nanti kita akan tengok. Okay, seterusnya, bersihkan alatan selepas digunakan. Okay. Kenapa perlu bersihkan alatan? Okay, bersihkan alatan ni sebab alatan ni kadang-kadang dia punya bahan binaan dia mudah rosak. Contoh macam gergaji ke, pahat dan sebagainya. Dia daripada besi. Besi ni kadang dia mudah karat. Terutama gergaji lah. Dia perlu dibersihkan. Tak boleh macam habuk-habuk tu terus simpan. Kalau awak simpan je, okay, mungkin dia akan kejap dia dah karat. Bila dah karat, dia tak jadi tajam dah. Nanti nak potong kayu tu pun dah tumpul dah. Susah nak potong. Okay. Okay, seterusnya, simpan alatan di tempat semula setelah digunakan. Okay. Ni apa saja alatan lah yang cikgu cakap tadi. Kalau dia dekat rak sana ke, ataupun di bekas dia ke, ada di laci dia ke, di tempat dia kena simpan di tempat yang asal dia. Almari dia ke kan. Jangan letak, contoh almari A untuk tukul, tapi awak letak dekat almari C yang untuk gergaji dan sebagainya. Itu tak boleh lah. Sebab nanti bila nak cari susah, dan kita nak tahu cukup tak cukup bilangan dia pun susah. Okay. Kemudian seterusnya, gunakan alatan dengan cara yang betul. Ini guna alatan ni kita akan belajar untuk tajuk yang seterusnya, bagaimana kegunaannya, cara yang betul. Okay. Kemudian seterusnya, dilarang bermain dan bergurau semasa menggunakan alatan. Ini yang cikgu cakap tadi, semasa alatan tadi. Sebab kadang-kadang ada orang dia suka main. Okay. Dia acuh-acuh kat kawan ke, gergaji tu dia letak leher kawan ke dan sebagainya. Silap boleh potong leher kawan pula. Kadang-kadang bila benda yang main ni yang menyebabkan kecederaan. Okay. Dan bendanya simple je, tak ada apa pun. Tapi sebab main tu yang jadi bahaya. Okey, seterusnya itu keselamatan alatan ya, penggunaan alatan, keselamatan dia sebagainya. Okay, seterusnya adalah masuk yang tajuk seterusnya, peraturan keselamatan bahan pula. Alatan dengan bahan ni berbeza. Apa beza alatan dengan bahan? Okay, peralatan seperti gergaji, tukul, okay, kita gunakan benda tu. Okay, bahan ni dia berbeza. Bahan ni macam gam, okay, paku ke, cat ke, tu dinamakan bahan. Okay. Terdapat pelbagai jenis bahan yang mudah terbakar, mudah rosak dan berbahaya. Yang berikut ialah peraturan keselamatan bahan yang perlu dipatuhi. Okay, yang pertama, bertanyakan cara penggunaan bahan yang betul pada guru. Ini memang sangat penting lah. Okay, biasanya cikgu akan ajar dulu bahan tu nak guna macam mana dan sebagainya. Benda ni memang akan tahu sebelum guna. Okay, simpan bahan yang berbahaya dan mudah terbakar di tempat yang selamat. Biasa contoh macam minyak ke, macam tina ke, okay, macam pentin ke, macam minyak-minyak, cat ni pun kadang cat ni pun dia macam minyak juga. Cat ni pun mudah terbakar. Okay, jadi kena simpan di tempat yang betul dan bertutup. Penting tutup. Okay, kalau contoh kalau cat tu tak tutup dia punya bekas, memang dia akan keras. Okay. Berhati-hati semasa menggunakan bahan berbahaya. Biasanya kalau kita kat bengkel ni jaranglah menggunakan bahan yang berbahaya. Cuma contoh macam tina tu, cuma kalau kena tangan dia boleh menggelupas dan sebagainya lah. Macam awak pegang minyak lah, minyak petrol tu pegang kan, dia kadang macam pedih-pedih sikit. Bagi orang yang tahan kulit dia tak apa. Kerana ada orang dia tangan dia ataupun kulit dia tak berapa tahan dengan kena minyak dan sebagainya. Benda ni kena guna sarung tangan dan sebagainya lah. Okay, kemudian keempat, bersihkan bahan yang tumpah di atas lantai dengan segera. Apa-apa bahan, contoh macam cat lah. Cat ni kalau atas meja ke lantai, kalau kita bersihkan dengan cepat, dia tak adalah kering kat situ. Okay, kalau dah kering nanti nak hilangkan susah. Okay, seterusnya, gunakan bahan dengan berhemah dan cermat. Jangan membazir maksudnya kat sini.
Kadang cat ke apa kan, guna banyak-banyak. Lepas tu berlebih. Jadi membazir lah, kadang benda tu nak guna banyak kali lagi kan. Jangan membazir. Dan last sekali, simpan bahan yang mudah rosak di tempat yang sesuai. Ini macam sama jugalah. Benda semua kena simpan elok-elok. Okey. Jadi ada 3 keselamatan yang peraturan keselamatan yang kita pelajari pada hari ini, iaitu yang pertama, peraturan keselamatan diri. Okey, itu yang pertama pada hari ini. Yang kedua, peraturan keselamatan alatan. Okay, ada 2 hari ini kita belajar. Yang ketiga, ada 3. Dan yang ketiga, peraturan keselamatan bahan. Okey, diri, alatan, bahan. Bahan ada 3 tajuk yang kita belajar hari ini. Okey, 3 tajuk. Okey, jadi untuk tugasan pada hari ini, cikgu nak awak tulis dalam buku nota RBT 3 peraturan ni. Okey, 3 peraturan ni tulis di dalam buku nota. Okey, peraturan keselamatan diri, peraturan keselamatan alatan, peraturan keselamatan bahan. Okey, ada 3, tulis semua dalam buku nota. Tak perlu lukis-lukis lah. Dia punya peraturan tu je lah yang penting awak kena tulis. Okey, salin dalam buku nota. Tak perlu buat tergesa-gesa. Ni ada banyak kan. Buat sehingga minggu depan. Okey, ada masa, banyak masa. Boleh buat malam ke, boleh buat besok ke kan. Tak perlu, tak adalah tergesa-gesa sangat. Ni ada banyak, ada 3 peraturan ni. Sila buat peraturan ni dalam buku nota sehingga Rabu depan lah. Kalau boleh hantar sebelum Rabu depan. Seperti biasa, latihan tu semua dah siap, nanti ambil gambar saja, hantar dekat Telegram. Dia nanti tulis nama lah, nama yang dah siap, tulis saja pada Telegram. Okay. Dia punya latihan ni semua, arahan dia semua nanti cikgu akan tulis di dalam Telegram. Dan video pada hari ni juga cikgu akan rakam dan letak di dalam Telegram. Okay. Jadi itu saja cikgu rasa pembelajaran kita pada hari ini. Okay, sebab cikgu depan ni ada kelas lain pula. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.